bersama lagi dengan kami Vivian Alin Harito dalam rancangan Rawangan kami. Kali itu, destinasi kita akan pergi ke sebuah gua yang terdapat di Siburan dan Serian. Gua Payang. Mungkin kita mau tahu, pastikan kita kekal bersama kami sehingga habis rancangan tu. Bahapa tunggu gi. Jom, Rawangan kami. Untuk episod kali itu, kami akan pergi ke sebuah perkampungan Bidayuh yang terletak di Siburan, iaitu Kampung Cupak. Perjalanan dari Bandaraya Kuching ke Kampung Cupak mengambil masa sekitar 40 minit atau 30 km. Sesampai sahaja di pintu utama Kampung Cupak, kita orang akan disajikan dengan pemandangan sawah padi yang menghijau. Kampung Cupak sememangnya terkenal dengan sawah padi yang tumbuh dengan sangat segar dan dikelilingi dengan bukit batu kapur yang sangat mempesonakan. Gua Raya merupakan lokasi permata tersembunyi atau hidden gems yang menjadi salah satu tarikan utama pelancongan di Kampung Cupak Skuduk. Gua Raya Tok Juak dikenali dengan nama Gua Kiu. Okey guys, kini tu kami dah sampai di Kampung Cupak Siburan. Mungkin kita boleh nanggap pemandangan situ nang kacak, nang menyegarkan dengan sawah padinya yang menghijau. Tapi bukannya aja tujuan kami ke situ, kami akan bawa kita orang ke sebuah gua yang terdapat di Kampung Cupak, iaitu Gua Raya. Cuk. Bagi yang mau pola penerokaan, ke dalam Gua Raya tu diwajibkan untuk menempah guide atau juru pandu kerana laluan masuk ke dalam gua tu agak berbahaya. Neto kami dah berada di Gua Raya Kampung Cupak. Sebelum kami meneruskan penerokaan kami ke dalam gua ya, apa kata kita berjumpa dulu dengan guide kita yang akan bawa kami ke dalam gua ya. Jadi aku tu Hasan Sidam anak Rinjig, ketua Kampung Cupak ini, mengatakan orang di sini bertugas dari semua kampung-kampung yang datang di sini, tapi kami tak banyak. Semua kami 7 orang, 7-8 kah? Dan kami tu raja, tapi asal kami iban cuba. Dan kami tidak tu, dari itu kami ngajuan bagua besar itu. Asal tidak medaknya, bila tahu judi lah kamu, tahu dia dah lihat betul kita dah kamu lihat. Gua Raya Tok Juak dikatakan gua yang paling besar di Kampung Cupak, Kampung Skuduk dan Kampung Payang. Nang dari sebab nang tabisik dah. Sebab orang berau misi tu dah orang adu. Nama dia tu dah biak baru, kami tu kak baru sebab orang kak datang itu medak je. Ini kah. Tunya bekas kami tu tak tahu orang datang, tak tahu siapa ke. Kami ngajak bagua besar kami tu. Laluan pejalan kaki yang diperbuat daripada kayu pun dah uzur. Oleh sebab ya, kita orang perlu sentiasa berhati-hati. Ya aku main baranuan kata dia. Jalan mana-mana bedau kita jalan, kita cek dulu. Keti jatan boleh jalan. Betul. Keti ndak mana, anang sebarang. Teman tepatnya bahaya. Ya aku amat kemada. Ngaudi. Ya aja aku mada nganuan tu bisi data hari tu. Okey, thank you uncle. Okey. Kita pun dah dengar ajak penerangan daripada encik orang tu. Apa tunggu gig. Jom kita round ke dalam gua. Jom uncle. Okey. Uncle. Sebelum memulakan penerokaan ke dalam gua tu, pastikan kita orang membawa air minuman yang mencukupi. Peralatan penting seperti lampu suluh pun perlu juga sebab di dalam gua yang kelak nang gelap gelita. Kami pun mau naik ke Gua Raya dengan sida guide kita. Seperti yang kita boleh tangga situ. Itu adalah pemandangannya dari situ. Sudah sawah-sawah padi. Itu adalah jalan untuk pergi ke dalam Gua Raya. Okey, jom. Tahu ni kami. Let's go. Toklah yang dipadah guide tadi merupakan tempat bersejarah Kampung Cupak. Selepas tu kita akan meneroka lebih dalam Gua Raya tu. Permukaan dalaman gua tu yang gelap dan licin
membuatkan penggembaraan travelog kami itu agak mencabar dan pada masa yang sama, kami dapat melalui pengalaman yang sangat berharga. Uncle, boleh Uncle ceritakan apa hal tempat bersejarah? Tempat bersejarah macam tu artinya. Laban sebab orang tahun 41 Jepun masuk di Sarawak kan. Jadi semua orang ambil beras, padi simpan di gunung tu. Jadi orang semua tahu gunung tu. Jadi Jepun dah lari orang kampung tu ngambil lagi beras ya, padi ya, mak pulang kampung. Sambil cerita. Nah, ya orang tahu gua tu ada macam tu. Dulu ni ada orang tahu. Mun saya pas sidak Jepun ya, saya dah tahu lah tok. Tahu tapi belum profesional. Jadi lepas Jepun ya, orang Jepun dah tahun 41 Jepun dah pulang ke arah hari perang dengan British. Jadi sidak ya dak kampung tu ngambil beras, ngambil padi, ambil apa? Ngangkut baik pulai. Makanya orang dah biasa dengan gua tu. Gua tu paring-paring yang besar di Kampung Cupak, Kampung Sekuduk, Kampung Payang, Kampung Cupak tu gua besar. Paling besar. Paling besar gua tu. Ketimun kita berjalan mau sebe dalam tu. Kira dari pagi pukul 8 tengah hari baru dapat habis. Besar mesti dari pagi baru habis tengah hari lah. Baru dapat habis masuk keluar tempat tu. Macam tu. Jadi macam tu lah cerita gua tu. Gua Raya namanya. Dengan kedalaman yang sangat luas dan besar, Gua Tok dibahagikan kepada beberapa bahagian yang dinamakan dengan nama Sipang 1, Sipang 2, Sipang 3 dan Sipang 4. Okey, kini Tok kami dah berada di signboard Gua Raya. Seperti yang kita orang tahu, kami dah berada di depan Sipang 4. Tadi kami dah masuk dari cave entrance and then kami dah masuk dalam Sipang 1, Sipang 2, Sipang 3. Selepas tu kami akan pergi ke Sipang 4. So, jom. Kami dah berada di Sipang 4. Seperti yang tuan boleh langgar, situ memang tempat untuk orang ambil gambar. Dalam tu mau pergi sini lagi lepas tu. Itu aja sebab tak dapat naik atas ni. Oh, naik ke atas nun. Okey, jom. Bahagian tujuan merupakan laluan awal penerokaan sebelum melalui permukaan yang agak mencabar, iaitu close ceiling level. Untuk melalui kawasan tu, kita orang perlu berjalan sambil mencangkung kerana ketinggian siling gua yang agak rendah. Kini tok kami dah berada di perhentian terakhir di Gua Raya tu. Untuk mau tahu, kini tok kami berdiri di persimpangan Taang Batu Patom. Seperti kita orang nangga di sebelah kiri kami tu adalah simpang Taang Samak Namus. Tapi sebelum kami balik dari gua tu, kami mau ambil gambar-gambar untuk kenangan kami. Okay guys, kami pun dah habis ambil gambar untuk kenangan pesua di Taang Batu Patop tu. Seperti Tok Langgar tu adalah guanya. Bagi yang berminat untuk pergi ke Gua Raya tu, kita orang perlu menempah nurul hikmat juru pandu atau guide dari kalangan penduduk kampung sebelum meneroka ke situ. Kita orang dibenarkan untuk meneroka tanpa bantuan hikmat juru pandu kerana laluan ke dalam gua yang agak berbahaya
dan mempunyai perhentian yang boleh mengelirukan. Keunikan yang terdapat di Kampung Cupak Tok bukan aja pada Gua Raya, tetapi keindahan sawah padi yang sangat indah dan pastinya akan menjadi destinasi pilihan bagi yang gemakan kesegaran alam yang sangat mengujakan. Kita orang jua boleh berkunjung ke air panas Kampung Pacur yang terletak di Kampung Pancur Dayak. Suhu air panas Kampung Pacur Tok dianggarkan sekitar 42 darjah Celsius. Waktu beroperasi bagi air panas Kampung Pacur bermula pada pukul 7 pagi sehingga 10 malam dan dibuka setiap hari kepada para pengunjung. Travelog kami kali Tok akan diteruskan ke sebuah gua yang sangat bersejarah di Kampung Batang Tok, iaitu Gua Sireh yang terletak di Gunung Nambi. Kampung Batang Serian terletak sejauh 67 km dari Bandaraya Kuching atau mengambil masa sekitar 1 jam 12 minit. Pendakian ke Gua Sireh Tok sangat mencabar, lebih-lebih lagi mencuaca hujan kerana laluan ke Gua Tok akan menjadi sangat licin dan sesetengah laluannya kelak akan berpijak di atas batu yang licin. Sebelum memulakan pendakiannya, pastikan kita orang sediakan peralatan untuk mendaki seperti sarung tangan, lampu suluh, headlamp, kit pertolongan cemas, dan yang paling penting, minuman yang mencukupi. Selepas menempuh perjalanan sejauh 67 km dari Bandaraya Kuching ke Kampung Batang Serian, akhirnya kami pun dah sampai juga di Gua Sireh Tok. Itulah lokasi yang kami akan kongsikan dengan kita orang dalam episod minggu Tok. Jom. Untuk ke Gua Sireh Tok, kita orang perlu menempah dulu juru pandu untuk membak kita orang masuk ke dalam gua ya. Kita orang sih boleh masuk ke dalam Gua Tok tanpa kebenaran kerana Gua Tok merupakan sebuah tapak arkeologi yang dijaga dengan rapi. Ada seorang tua jalan sini untuk mencari rezeki lah, cari pemakanan, dan terus dia sampai pukul 6 pagi petang, kira tengah hari pun ada mau hujan juga bukan. Jadi dia pun tengok ada sikit gua nampak, jadi dia masuk dalam sampai pukul 8 sampai sini hari pun hujan. Jadi dia ambil itu daun kira daun apa dia belum tahu lah, dia simpan, dia mau pakai gurin, tapi dia cium bau dia, apa ini bau sireh, dia bilang. Dia ambil itu rasa sireh. Habis dia pulang pagi, dia pulang ke kampung, dia cerita sama dia punya kawan, saya jumpa tu gua sireh, banyak sireh. Gua Sireh Tok mendapat nama daripada pokok sireh yang tumbuh dengan mekar di sekitar kawasan Gua Tok. Kalau tidak hari hujan, kemungkinan kita ada bagus sikit. Kalau hari hujan memang dia licin lah. Selalu saya bawa dia orang tu, saya pegang dia tangan, pegang ini. Memang asal saya tidak kacau dia, dan yang saya pegang memang saya rela lah tolong dia, macam saya tolong saya punya anak saya sendirilah dalam gua ini. Sebab saya takut dia nanti jatuh, apa masalah pun saya gagal, saya susah lah. Macam. Okey, terima kasih Encik atas perkongsian tersebut. Okay. Setelah kita mendengar penerangan daripada Encik Ekol tadi, apa kata kita mulakan pengembaraan kita ke dalam Gua Sireh Tok. Jom Angkat. Okey. Gua Sireh Tok pernah didiami oleh masyarakat purba, dianggarkan sekitar 20,000 tahun dahulu. Terdapat beberapa bukti peninggalan di dalam Gua Sireh Tok, seperti lukisan pada dinding gua, manik, dan tapak perkuburan. Ini kita lihat yang ini punya macam labi-labi. Lu tengok dia punya ini. Ini macam labi-labi. You tengok ini dia punya ujung ini dia punya ini. Yang sebelah sini itu kura-kura. Menurut Uncle Ekol, Gua Sireh sememangnya sangat terkenal dengan keistimewaan batuan yang membentuk pelbagai jenis binatang. Ini orang putih cakap syawahir. Macam itu mineral punya bukan? Ini. You tengok, kalau hari panas pun dia masih ada keluar air, bukan? Macam mineral dari keluar sini. Seorang saya pergi gua, memang saya taruh tin sini, pakai saya minum.
keadaan dalaman gua tok nang sangat gelap. Selain daripadanya, di dalam gua tok juga ada saluran air semula jadi yang sangat jernih. Boleh? Kita anjur perlu sentiasa berhati-hati dan awasi langkah berjalan kerana di dalam gua tok ada pelbagai jenis binatang yang ada seperti kelawar dan ular. Nah ya, ini ya dia kerusi Batu Raja ini. Itu dia nama gua ini Batu Raja. Sebab ini ada kerusi Batu Raja. Ini dia kerusi pakai duduk, tapi bukan original lah, tapi batu ya. Yang ini ya kita lihat ini sebelah kanan belakang sana ya. Ini dia map betul ya. Ya tengok dia memang Yang kecil design hitam ini tu. ya. Dia macam map betul ya, tapi bukan map betul ya, tapi dia batunya. Dia hitam ini ya. Hitam dia Natural. tengok ini pusing sebelah sini punya ya. Okey, ini yang satu ini kita tengok macam pelangi. Ini. Tapi bukan pelangi lah, tapi batu punya dia punya design itu macam macam pelangi lah. Dan eksplorasi kami ke dalam Gua Sirih tok menjadi sangat mencabar apabila perlu melalui laluan yang sangat sempit. Untuk melalui kawasan tok, kita orang perlu mengiringkan badan untuk melepasi batuan yang agak sempit. Tengok ini beruang. Mata dan hidung ini, dia punya mulut ni hidung sebab itu mengentas sebelah, itu dengan tangan, itu tangan sebelah ini. Tengok. Beruang yang Ada beruang ini kepala dia. dari depan nampak. Nampak macam beruang lah. Tapi bukan beruang betul lah. Dia memang batu dia punya design dia. Natural. Semua jadi. Pada awalnya, batu tok dikenali dengan nama Batu Belacan. Tapi, setelah satu peristiwa yang berlaku, batu tok akhirnya telah ditukar nama kepada Batu Puteri Putih. Tapi apabila kami ngat James pergi situnya nak pergi ujung dan siloh kami di ujung ya sini nangga ada perempuan duduk di atas, rambutnya panjang. Jadi apabila nangga rambut panjang, jadi sampai situnya saya dah nampak. Disukat kami rambut dia, atuh panjang gila kataku kalau lalu bu tangkok aku keluar ya, dia tukar kami batu tu Batu Puteri Putih, bukan Batu Belacan lagi, dia tukar nama. Tukar nama. Ya tu dah tukar nama lah Batu ya Putih, Puteri Putih, Puteri Putih. Pakai baju putih. Puteri Putih pun, dia ada puteri sini duduk sini. Kadang-kadang batu tu memang asal mula memang nak katak dulu tapi dia kena sumpah. Kena sumpahnya jadi kena macam tu. So batu tu ada kena sumpah lah. Kena sumpah lah. Dulunya bukan macam tu, tapi lain bentuknya tu dia sumpah mesti macam katak tangga macam katak. Tapi pun kami dengan orang putih pergi situ nya bukan katak katanya, yang kata rabbit. Yes. Yang kata dia nak tu yang nangga macam tu, telinga yang pun katanya. Tu yang bantuk tu dia belakang katanya. Jangan kata rabbit. Jadi aku kata bukan rabbit, kata aku enggak sih percaya aku nya terus yang kata rabbit. Macam mana yang boleh kena sumpah kan? Ya sumpah kadang-kadang. Kita manusia dulu, lepasan dulu lah. Lagi belum apa-apa, lagi ya manusia boleh nangga binatang-binatang betul-betulnya lah. Ya tu. Ya kena sumpah lah. Memang asalnya bukan macam tu, lain. Itu dah ditukar gitu. Seperti yang kita tahu,
Gua Sireh itu merupakan salah satu lokasi hidden gem yang terdapat di sekitar Serian. So, apakah harapan Encik Ekol untuk mempromosikan gua itu kepada orang luar? Ya, terima kasih. Saya promosikan Gua Sireh ini supaya orang pelancong dari luar selalu melancong sini. Jadi orang kampung pun senang serta senang cari pendapatan lah. Tetapi kalau kita mau pergi Gua Sireh, kita berhubungan saya lah. Karena saya suka untuk pelancong selalu datang sini dari mana-mana, dari Semenanjung kah, dari KL kah, dari Sabah, dari mana negeri lah soalnya. Macam dulu punya. Dulu punya saya selalu hantar orang pelancong dari Jordan, Denmark, dari mana-mana tempat, kan dari Sarawak pun ada juga saya hantar. Orang pelancong ke sini. Sebab ini dalam gua ini banyak keberadaan tengok dan menarik untuk saudara-saudara tengoklah dalam gua ini. Mun kita orang berminat mau pola eksplorasi ke Gua Sireh, Kampung Batang Serian, kita orang boleh membuat tempahan dengan Encik Ekol selaku juru pandu atau guide untuk mbak kita orang ke gua ya kelak. Kita orang boleh menghubungi Encik Ekol di talian 016 57 57 302. Selain daripada ya, kita orang juga boleh berhubung menerusi laman Facebook Menarik di Serian dan Tebedu bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara untuk mengadakan eksplorasi ke Gua Sireh, Kampung Batang Serian. Tarikan sekitar yang boleh kita orang kunjungi ialah seperti ke Jong Crocodile Farm. Jong Crocodile Farm merupakan ladang buaya dan zoo yang sangat terkenal di Kuching. Jong Crocodile Farm dibuka setiap hari dari pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. Masa untuk memberi buaya makan pula adalah pada pukul 11 pagi dan 3 petang setiap hari. Setakat tu aja penggembaraan kami dalam episod kali itu. Mun kita mau tahu sini lagi lokasi lepas tu, ibu lupa teruskan bersama dengan kami dalam rancangan dengan kami di episod yang seterusnya hanya di TVS. Bye!